بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه wa bi'ulumina fid darain. Bermula bagi qasar itu beberapa syarat. Ini kita masuk cara syarat-syarat kita nak qasar semaya. Setengah daripada beberapa syarat bahawa jangan ada safarnya maksiat. Musafir kita jangan musafir maksiat. Artinya musafir kita mesti yang haruh baru boleh qasar. Kesatu di bawah sikit, yakni tidak haruh qasar solat, melainkan apabila adalah safarnya itu yang haruh, jadi baru boleh kita nak qasar. Lagu mana yang haruh ni? Dengan bahawa ada bagi orang yang musafir itu tujuan yang sahih, seperti bernego, ziarah, bekerja, menuntut ilmu. Itu gharadun sahihun, tujuan yang sahih. Maka apabila adalah safar itu bagi maksiat, seperti safar kerana sambung barang di jalan dan membunuh orang Islam, dan safar perempuan yang deraka suami, itu hari belakang tu, maka tidak harus baginya qasar solat, tak boleh nak qasar, dan tak rukhsah dengan suatu daripada rukhsah musafir. Karena disyaratkan rukhsah itu kemudahan tu, kerana menolongkan. Rukhsah dia beri kepada orang musafir untuk nak tolong, dan orang yang deraka itu tidak ditolongkan dia. Orang deraka ni tidak ada rukhsah. Dan jika ada safarnya itu haruh, tetapi melaku ia akan maksiat di dalam safar. Faham tak tu? Musafir kita ni tujuan nak menego, tapi di tengah-tengah jalan berlaku maksiat. Kita tak ada qasar di awal nak buat maksiat. Kita musafir cara betul. Nah, maka di tengah perjalanannya berlakunya maksiat. Dan deraka ia dalam safar. Safir itu mula-mula tak ada gapo, lepas tu pergi deraka oleh musafir, maka harus baginya qasar atau boleh qasar. Karena safar itu harus dan deraka itu baru datang, artinya baru berlaku. Nah, dia tak sini berqasar mula-mula tu tadi. Atau intaha maranya itu dari kitab Fiqh Syafi'i lah. Keduanya, bahawa adalah safar itu panjang. Panjang itu sebut lepas mari dah, tapi kita bagi pula sikit bawah. Dan setengah daripada syarat qasar, bahawa adalah safarnya panjang seperti telah terdulu sebut. Sebut dulu tu 80 kilo ataupun 81, atas pendapat setengah daripada ulama mu'asirin. Maka sini kita sebut pula bawah tu, iaitu waktu satu. Perjalanannya 2 hari, dan iaitu 2 marhalah, iaitu 48 mil Hashimi, iaitulah 4 barik ataupun 16 persah. Kira hak masa dulu, maka kira hak lain dan bersamaan pada hari ini lebih kurang 81 km. Kata setengah 88 km,
Atas riwayat khilaf lah 81, 88. Khilaf ulama. Dari si fuqaha Hanafiyah 90 kilometer. Kah dengan ming tu kam tu kilometer tu. Rumuk dia dah. Bukan baca kom ming kam ni dak kilometer. Ulama Hanafiyah ihtiyati ni 90 ni. Dia banyak. Itu kita nak ambil cara ihtiyati lagi 100 kilo lah mudah. Curi selalu. Padahal 80 pun boleh dah, 81 tu boleh dah tu. Seperti kata siapa dulu dah, Wabah Zahid tu, Muhammad Zahili dengan Dr. Mustafa Abu boleh sebut. Apa dulu kita bagi. Dalilnya barang yang sabit daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, barang tu hadis lah. Kana yusalliyani rak'ataini wa yuftirani fi arba'ati burudin fama fawqa zalika. Adalah keduanya, yakni Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ni. Bersalat keduanya dan berbuka puasa keduanya pada masafah 4 hari dan bagi lebih atas demikian. Itu di antara dalil lah. Kita pergi ke matan. Yang ketiga, dan setengah daripadanya syarat lagi bahawa adalah orang yang mengqasarkan semaya itu menunaikan semayanya yang 4 rakaat, yakni dikerjakan dia akan semaya dalam waktu. Semaya dalam waktu lagi pula kena 4 rakaat. Baru boleh qasar. Kalau 3 nak qasar tak boleh. Adapun semaya yang luput di dalam hadar. Malam baca dah lepas tu, dari nota kaki yang berapa tengok semalam tu. Maka jangan dikosarkan dia. Semaya kita luput masa kita duduk rumah. Tak boleh kita nak qasar waktu kita musafir. Baik dah. Bila musafir nak qasar tak boleh. Bahkan wajib diqadakan dia yang akan semaya yang luput dengan semaya tamam. Kita kena qada pun tamam juga. Dan yang luput pada safar. Kita luput pada masa kita musafir juga, lepas dah semalam ni. Harus diqadakan dia di dalam safarnya dengan dikosarkan dia, dan harus pula ditamamkan dia. Waktu atas kita lah. Kalau kita nak qada tamam, boleh kita qada tamam. Kalau kita nak qada qasar pun boleh. Tapi kita sendiri itu mesti di dalam safar. Dan luput tu pun di dalam safar juga. Dan tidak harus dikosarkan pada hadar. Bahawa kita kata masa musafir luputlah semaya, kita klik sabar rumah, kita qada, kita nak qasar. Hukum tak boleh. Apa dah? Kita kena buat masa kita musafir juga. Syaratnya keempat, niat qasar. Dan setengah daripadanya syarat ni, bahawa diniat oleh yang musafir itu akan qasar di dalam takbiratil ihram. Kita takbir itu kena niat qasar tu. Seperti kata usalli fardhu zuhri maksuratan. Tak apa dah tu. Aku semaya fardhu zuhur qasar. Aku semaya fardhu zuhur diqasarkan. Ataupun usalli fardhu zuhri raka'ataini. Itu pun boleh kan? Itu ya boleh. Saja aku semaya fardhu zuhur 2 rakaat. 5. Setengah daripadanya syarat bahawa jangan ia mengikut pada satu suku, satu juzuk daripada semayanya akan orang yang semaya tamam. Faham tak tu? Kita semaya qasar ni tak boleh turut tok imam hak semaya tamam. Maka tok imam yang kita nak ikut tu kita kena tahu tok imam semaya gapo. Kalau tok imam tu semaya tamam, maka tak boleh kita nak ikut. Itu tok imam yang kita nak semaya turut tu kita kena tahu dah awal kita. Kalau hak musafir sekali dengan kita, tok imam kena royak. Ni kita qasar ni, baru tak apa. Nampak tak? Kena tahu tok imam nak qasar kena tambah. Jadi kalau kita turut tok imam tamam tak boleh. Sahih. Maka jika mengikut akad orang yang semaya tamam,
Walaupun dia musafir. Dia musafir juga tapi dia buat tamam. Jika pada satu suku, yakni satu juzuk daripada semayanya sekalipun, seperti didapatkan dia pada akhir semaya, wajiblah ia seorang musafir itu semaya tamam. Dia nak qasar tak boleh lah. Jadi dia sendiri pun kena buat tamam juga. Ingatlah kalau kita musafir putih kat tengah-tengah jalan tu, kena ingat molek. Adapun kalau kita semaya tamam, turut dia mau semaya qasar tak apa. Dia boleh. Kerana bila dia mau wisalah, kita bangun tambah lah, mungkin kita tambah tu. Akan satu, yakni disyaratkan pada solat qasar itu orang yang semaya qasar itu akan orang yang semaya tamam. Sama ada imamnya itu orang musafir yang tamam ataupun orang mukim. Tak kira lah balik takmir tu. Takmir dengan musafir sekali dengan kita, tapi dia buat tamam, tak boleh ikut juga. Ataupun takmir tu orang kampung tu dah. Itu sama adalah tak boleh juga. Ataupun adalah imam itu pada solat Jumaat. Ataupun subuh. Ataupun solat nafilah, solat sunat. Maka kalau kita kira Jumaat tu tamam tak? Ya, tamam, tapi kita tak boleh ikut dia tu. Kerana Jumaat tu tak ada qasar semula dah. Kita kata takmir semaya tamam ni bukan nanti semaya hafal. Semaya dua sekali pun tak boleh ikut. Misalnya, takmir semaya Jumaat, kita semaya Zuhur qasar lek belakang. Tak boleh. Walau takmir buat dua ya, tak boleh betul lah. Sebab apa? Sebab Jumaat tu dibilangkan tamam bagi takmir. Apa tu dah? Tak boleh. Ataupun takmir semaya subuh. Pak kita semaya Zuhur qasar di belakang dia. Tak boleh. Kerana subuh dua tu dia panggil tamam untuk takmir dia panggil. Bagi takmir. Jadi kalau adalah mengikut itu satu lahzah, sekejap lah, satu sekejap masa pada yang mana juzuk pada solatnya. Walaupun sutak pun tak boleh. Seperti baru mendapatkan dia pada akhir solat, maka lazim akan dia kena itmam. Tak ya kena. Dan setengah daripada beberapa syarat dikosakkan dengan safarnya akan tepat je tertentu. Kita musafir tu baik gini, kita kena tahu cut mung mai kita mana kita nak pergi. Kalau kita pergi dengan hanyut, tak tahu siapa situ malam tidur situ pergi pula tak boleh. Kita kena tak dalam musafir kita nak pergi mana. Kita nak pergi negeri Cina, kena tak siap dah tempat kita nak pergi dah. Maka baru boleh kita musafir. Ada boleh kita qasar. Adapun kalau kita musafir ni tak tahu nak pergi ke mana. Mau nak pergi mana? Tahu apa nak pergi ikut dia. Siapa mana di kaki langit mana ikut dia. Maka hukum tak boleh qasar. Dah. Kita nak pergi, kita kena tahu tempat nak pergi. Walaupun kita siapa tempat nak pergi, pak kita nak sambung semula, tak masalah tu. Apa negeri Cina dah weh, bahasa nak pergi ikut main pula Mongolia ke mana. Apa? Yang pentingnya tempat kita nak pergi tu kita kena gelah molek baru tak apa niat kita. Satu tu bawah sikit. Yang ini disyaratkan bagi qasar itu bahawa azai atas memutuhkan masafah qasar kepada tempat yang maklum. Tempat yang tertentu lah tempat maklum. Supaya tahqiq safarnya panjang, maka qasar ia pada. Baru boleh qasar. Ada pun orang yang hanyut. Orang hanyut. Apa orang hanyut? Bukan hanyut air. Yang ini orang yang tidak mengetahui di mana ia berhadap dan tidak baginya qasar pada satu tempat. Kita bicara sana ni lah. Lemon nak pergi mana ni? Tak tahu nak pergi mana. Kawan gira rai gitu. Berapa hari tak tahu. Pergi. Pasal malah nak klik rumah. Tak ada tempat tuju. Kalau kata tanya jawab tak boleh. Kalau kata mau nak pergi mana ni? Nak pergi surat. Tak apa pula. Kalau ni tahu nak pergi mana. Orang hanyut. Maka tak harus baginya qasar. Tak boleh. Sekalipun panjang safar. Dah sampai beberapa marhalah. Maka sekalipun tak boleh qasar. Masalah tu dah.
Seperti demikian itu juga mana tak boleh kosa sebuah orang hanyut ni. Mereka yang keluar untuk mencarikan orang lekat hutan. Demo lekat hutan kita tu pergi cari nak minta hutan. Tak tahu apa mana. Tak boleh kosa. Tak tahu gimana. Kari kata tak boleh kosa, walau jauh. Ataupun mencarikan orang hilang. Kita cari orang hilang. Hilang 3 hari dah. Cari kita pun jauh. Tak boleh kosa. Sebab apa? Tak tahu duk mana. Tak tahu duk mana. Ataupun binatangnya hilang, ataupun pencuri, ataupun lain. Kira-kira. Dan berniat ia bila ia berjumpa, ia nak kembali. Sebab nak jumpa bila? Tak tahu. Mana? Tak tahu. Dan tidak diketahui tempatnya. Maka tidak diberi kemudahan baginya dan tak boleh kosa sekalipun jauh safarnya. Walaupun jauh, maka tak boleh kosa. Dan jikalau berniat musafir, niat safar kepada satu negeri, kemudian daripada satu negeri itu kepada negeri yang lain. Lagu mana ni? Mula-mula kita niat nak pergi di Phuket lah. Bawa siapa Phuket Pak, kita nak ke Chumpah pula dah. Apa dah? Niat mula-mula tak sini. Lepas tu ubah, pergi Chumpah pula. Apa ada Chumpah pula, kita nak bakar pula dah. Belum bakar ke Februari dulu. Niat ke setepak ke setepak, niat setepak ke setepak. Tapi dia niat. Dia niat tu. Dan berniat ia bahawa bermukim pada negeri yang pertama 4 hari. Cawak hak mula-mula berada untuk 4 hari. Maka keduanya itu adalah 2 safar. Jadi boleh dia kosa. Dia panggil 2 musafir. Dan tidak kosa ia malaikat bila adalah musafah antara 2 negeri itu daripada bagai yang boleh kosa semaya pada. Sebab dia bila kata 2 safar dah dia panggil. Mana jarak negeri yang dia pindah gitu kena jauh juga. Jauh juga. Dekat tak boleh. Dia tak kira di humi rumah ni, dia kira hak dia niat bulak yang kedua. Ke situ. Jarak dia. Jarak ni perjalanan celah tu dia panggil kena masafah yang boleh dikosakan semaya, artinya kena paling kurang 81 kilo. Cawak hak dia tubik lagi ke cawak selagi tu. Abang dibilangkan safar hak baru tu, safar lain dah. Lepas tu panjang lagi. Kita pergi sana. Yang ke-7. Dan setengah daripadanya syarat ni. Bahawa berkekal safar pada sekalian semaya. Maya kita ada kosa tu artinya kena wiado dalam masa kita musafir belaka. Kalau kita tengah-tengah duk semaya memolek sampai perahu tu di kawasan kampung kita, maka tak boleh dah. Kena tamam. Kita semaya atas perahu. Masa kita semaya kita musafir lah. Tengah duk semaya duk belayar bah sampai di kale perahu tu kampung kita dah. Tak boleh kita nak kosa. Kita mesti kena tamam buat pak semaya kita. Sampai kampung lah. Isyak tak? Gitu. Maka jika sampai perahunya kepada negeri tempat kediamannya padahal ia di dalam semaya, wajib ia semaya tamam. Jelas tu Surat dasar ni. Akan satu turun bawah sikit. Yakni tak harus kosa solat sehingga ditunaikan sekalian solat itu di dalam safar. Ni kena buat dalam waktu musafir habislah. Maka apabila takbir itratul ihram ia dengan solat dalam perahu pada safar. Kemudian sampai perahu itu dengan tempat iqamah. Tempat kita duduklah. Ataupun niat bermukim. Dan secara lazim akan dia itimamkan solatnya. Atau suku atas sama lah. Kerana bahawasa berhimpun pada solat itu bagai menghendaki akan kuasa dan itimam. Bila berhimpun waktu maka dimenangkan itimam. Jahalah kuasa. Abad tu hukum wajib dikosakan. Dan apabila masuk waktu solat di tengah safar tetapi tidak menunai ia akan solatnya, tengah musafir itu waktu masuk kita pun tak ada buat lagi lah sehingga balik ia kepada kampung kediaman klik kampung, maka tidak harus baginya bahawa bersolat qasar. Bahadak ni gini kita hala klik lah.
Kita pergi hanjai, hala klik pagi tu. Orang bedah Zuhur kok doye tu. Kalau kita beradu doye, boleh semaya kosa. Mau siapa rumah boleh je baru pukul 2. Siapa rumah lah. Maka Zuhur kita tak boleh lagi kita nak kosa. Karena kita sapa ni. Apa tu dah. Adapun kalau kita kosa di doye dah. Kita klik rumah, tak ada kena semaya dah kita muka kita kosa dah. Bahkan kalau kita jamak takdim pun asal tak kena semaya dah, kita sebut dah tu masalah tu. Dah. Kita semaya dah kan. Semaya masa ruksah kita. Karena bahawasa ketika menunaikan solatnya itu bukan ia orang musafir lagi. Sebab kita sapa rumah dah. Dan kosa itu untuk orang musafir juga. Kosa ni untuk musafir ya. Dia tak sempat jamak. Jamak dia luas sikit. Jamak ni ada kala boleh kita jamak kerana hujan, insya-Allah depan ke siapa. Ada kala jamak kita tu kerana sakit boleh jamak. Ada pendapat fuqaha mengatakan bila kita uzur sakit, maka diharuskan kita jamak. Boleh tu. Jamak dia luas sikit. Qasar ni dia tak boleh. So ya, kerana musafir. Satu lah qasar. Yang kelapa dan setengah daripadanya syarat lagi mengetahui ia akan haruh qasar. Syarat pula kita sedih kena tahu tu. Kita tua punya ni kata qasar ni benar haruh ke wajib. Mana haruh ni? Boleh kalau kita nak qasar tu mana haruh. Kita kena tahu, nak tahu juga. Nama kita tanya, "Hei, qasar ni haruh ke wajib?" Tahu ke tak tahu ni? Tak boleh qasar kamu tu. Ya kita sedih kena tahu juga kata haruh benar tu boleh kita qasar. Maka jika semaya qasar orang yang tak mengetahui keharuhnya batal semaya. Tak ada bedah lah. Dia pun nampak dia mau qasar, ya qasar gatik, tapi dia pandai cara usul niat ke apa semua tu. Cuma hukum tu dia tak tahu kata boleh ke tak boleh. Khatu jawabnya batal semaya. Habis kata. Yang manakah lebih afdal qasar kah ataupun tamam? Dua tu mana molek kalau kita musafir. Bila kita musafir, balik harus tu harus mata dah qasar. Tapi kita nak bercara masalah lebih kat mana. Bermula semaya tamam itu afdal jika safarnya kurang daripada 3 marhalah. Hak kita nak qasar ngerti 2 ya, marhalah tu. Tapi kalau lebih, kalau musafir kita perjalanan kita tak sampai 3, molek kita semaya tamam lah. 3 marhalah ni kalau kita ikut mudah-mudah 120 kilo. Dah itu kah? 21, 2 itulah. Lebih sikit. Artinya, kalau kita musafir tak sampai 121 kilo, molek kita semaya tamam. Itu. Kalau lebih daripada tu, molek kita semaya qasar. Tu orang tanya juga masalah ni. Kalau kurang 3 marhalah, molek tamam. Kalau lebih 3 marhalah, molek qasar. Gitu masalah dia. Dan jika ada ia 3 marhalah, maka qasar itu afdal. Kita tengok hadis sebawah. Yakni apabila ada safar itu perjalanan 3 hari, arti sampai ia 3 marhalah lah. Maka qasar itu lebih afdal daripada itmam. Dalilnya kerana hadis Imran bin Husain yang bermaksudnya kita Hajawi telah mengerjakan haji aku ni serta Rasulullah, maka bersolat ia 2 rakaat, dan mengerja haji aku serta Abu Bakar, maka bersemaya ia 2 rakaat, dan serta Umar pula, maka tahun lain-lain berlaku tu, bukan tahun tu lah, maka bersemaya ia 2 rakaat. Dan serta Uthman aneh tahun daripada khilafahnya, maka semaya ia 2 rakaat. Tengok mana dia qasar belaka. Apa perjalanan itu lebih daripada 3 marhalah. 3 marhalah. Kita ambil atas lah. Kita lakas sikit. Habis semaya qasar. Hukum semaya jamak. Jamak ni hipung Zuhur dengan Asar, hipung Maghrib dengan Isya. Itu jamak dia panggil.
Kita nak hipung belakang 5 waktu tak boleh. Nak hipung dia boleh dua-dua gitu ya. Dah harus bagi orang yang semaya dan harus bagi orang yang musafir yang harus kosanya. Ia orang tu jamakkan semaya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jamak ke apa? Maf'ul mutlaq tu akan sebagai jamak takdim ataupun jamak takhir. Boleh. Kita hurai sa kata nampak dah. Nampak dah tak hurai pun. Jamak takdim ni semaya zuhur sudah wa asas lalu. Nampak? Jamak takhir ni zuhur masuk dah. Nanti semaya waktu asar tak. Boleh berlaku dua cara tu kita nak hak. Tengok atas kita wasa mudah mana buat hak tu. Kita tubik rumah ni dalam jam pukul 12 dah. Orang nak bayar dah. Siapa di krisik tu. Orang bayar zuhur. Kita nak pergi jauh lagi. Nak pergi ikut segera lagi. Lebih dah lah perjalanan ni. Kalau kita agak kata-kata kena jamak takdir, kita beradu krisik semaya zuhur, semaya asar. Sudah. Pergi Kalau kita kata bezah zuhur ni, nanti semaya tagi siapa ikut segera, kita jamak kot tu pula, buat jamak takhir. Boleh juga. Okay. Jamak ni kalau kita apa ni tengok kemudahan atas kita lah, tu nak buat ke mana. Kita suka buat hak mana lagi. Boleh berlaku tu. Lepas tu jamak serta qasar pula. Hak tu labur lagi. Jamak saja ni kita buat pak ada qasar dak, jamak saja. Jamak ni iktibar jamak kita hipung waktu. Qasar ni iktibar kita kurang semaya kita hak pak ada dua. Maka boleh dua cara lah. Nak jamak saja boleh, nak jamak serta qasar pun tak ada gapo boleh berlaku. Maka hari ni kebanyakan tiliknya orang buat jamak serta qasar. Tu senang sekali. Jadi semaya zuhur dua, semaya asar dua, sudah. Lah. Tapi syarat kena buat dalam zuhur dulu, baru kita buat asar. Namun dah buat asar dulu selerak pula tu. Ada syarat di situ. Kita ambil dalil sikit lah. Sebagai dalil, ambil dalil lalu. Muka 209. Dalil disyaratkan jamak ni. Kita tengoklah walaupun satu hadis tak apa dah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya kana Rasulullah yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala zahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Adalah Rasulullah bersemaya jamak ia antara solat zuhur dan asar apabila ada yang musafir, dan jamak ia antara maghrib dan isya. Tu semua Nabi kita jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Cuma dalam hadis tu dia tidak musarahkan jamak gapo. Tu lah takdim ke takhir. Dalam hadis tu dia tidak musarahkan. Habis kata. Kita gilik sana sikit hukum solat jamak. Kita lakah-lakah tu lah. Hukum solat jamak hak bawah lah, hak bawah. Berkata jumhurul fuqaha, dengan disyaratkan jamak, mana boleh kita jamak lah di antara dua semaya. Jamak dengan sebab ke apa? Jamak lah, takluk situ. Dengan sebab safar, sebab kita musafir. Dah hujan, hujan boleh jamak kak. Tapi ada pembahasan dia suku sampai depan dah. Masalah jamak kerana hujan ni, kita rasa dia buat suku tu. Lagu mana cara hukum dia jamak kerana hujan? Adakah? Jamak kerana hujan. Pada muka surat 2. Jamak semaya kerana hujan. InsyaAllah. 21 ni. Jamak kerana hujan tu ada cara dia. Padanya mana waktu ada ia. Boleh jamak. Kata Imam Abu Hanifah, tidak dijamakkan melainkan antara zuhur dan asar pada waktu zuhur di Arafah. Ini masalah ke buat haji ni. Boleh jamak zuhur dengan asar waktu zuhur. Dia jamak takdim lah daripada Arafah. Waktu wukuf.
Dan antara maghrib dan isya pada waktu isya di Muzdalifah. Ini pada masalah musim haji belakang ni. Dan tak harus jamak lain dan demikian. Tak boleh lah. Itu kata Abu Hanifah. Dan natijah bagi ini khilaf di antara ulama kita dan ulama Hanafi. Ini masalah hukum jamak lah. Ya kalau kita tengok saat ni tu Hanafi tu jamak tu panggil sepik bagi dia. Boleh jamak ni dalam haji. Hak jumhur ni tak ada kira haji tak haji pun asal kamu tu musafir, kamu hujan turun kan boleh jamak. Itu natijah khilaf tu kata fuqaha kita Syafi'i. Dengan semata-mata harus jamak. Boleh kita jamak. Dan bahawa yang afdalnya ditinggalkan jamak. Nak boleh tinggal jamak. Sebab jamak ni khilaf. Dia tak sepakosa. Supaya keluar pada khilaf Abu Hanifah. Abu Hanifah tak boleh. Ya Abu Hanifah ni tepat je boleh kosah dia nya, iaitulah pada masalah jamak di Arafah, jamak takdim, lepas tu jamak di Muzdalifah, jamak takhir. Dua tu lah. Hal lain tak boleh. Maka kita ni sebagai darai mazhab Abu Hanifah nak molek ni kita sah jamak. Hidup situ dah. Boleh kita tak ada apa tu. Dari isnad daripada demikian itu haji. Maka jamak di Arafah dan Muzdalifah itu afdal semata-mata. Itulah disunatkan kerana ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah kitab majmu' dan kitab Mughni Muhta' ada sebut. Habis syarat jamak takdim. Kita pergi ke mata di atas. Bermula syarat jamak takdim itu 4 syarat. 4 syarat jamak takdim. Pertama, dimulai dengan yang mempunyai waktu, iaitu dimulai semaya zuhur dulu daripada asar. Ni ingat kita berada tengah jalan tu waktu zuhur, kita semaya zuhur lah dulu baru boleh kita semaya asar. Jadi tak boleh lah kalau kita pak nak jamak takdim kita buat asar dulu lepas tu baru buat zuhur, tak boleh kita. Dan maghrib dulu daripada isya. Maka jika diakahkan dia, yang akan semaya sana. Ketika diakah dengan makna dia buat asar dulu lepas tu baru zuhur. Tu akah dia panggil dia. Dengan sengaja lagi diketahui. Tahu kata tak boleh kacau nak buat. Tiada sah semayanya. Tak terpakai lah. Tak terpakai belakang nampak tu. Bukan tak terpakai sah, tak terpakai belakang. Dan jika dengan terlupa ataupun jahil, maka semaya itu jadi sunat mutlak. Pendek kata kena semaya semula juga lah. Nampak tu dah. Situ. Aku satu sikit di bawah tu. Maka jikalau semaya asar sebelum zuhur, dia sebenarnya tak buat lagi pun kita faham dah ibarat di atas. Aku jelas lagi. Tidak sah ya. Tak adil. Dan wajib diiadah ke asar semula. Nak buat semula asar tu. Kemudian daripada menunai zuhur. Di zuhur tu tak apalah. Pakai. Jadi bukan punuh dua. Tak nampak tu. Punuh so. Buat asar, buat zuhur. Hak punuh asar. Zuhur tak punuh. Jadi kita kena buat asar semula lepas tu lah. Nampak situ. Jika menghendak ke jamak lah. Dan seperti demikian itu juga jika bersolat isya sebelum maghrib samalah. Maka wajib adahkan dia ini akan isya. Kerana tabik itu tidak terdulu atas matbuk. Ada kaedah. Tabik lagi duduk dulu tak boleh. Tabik ni kena duduk belakang matbuk lah duduk dulu. Tabik dia mesti kena duduk mengiringi selepas daripada matbuk. Zuhur dia panggil matbuk, asar dia panggil tabik. Dia turuk. Dan jikalau bersolat yang ke semaya yang pertama, kemudian yang kedua pula, maka ternyata pasti solat pertama. Dia semaya zuhur, lepas tu buat asar. Tiba-tiba zuhur pak tu tak sah maya. Ternyata kata batal lah tadi. Dengan sebab luput syarat ataupun rukun.
Dan saya pasik solat yang kedua juga. Punah habis. Gini, kita semaya jamak takdim, kita buat zuhur dulu, lepas tu sudah tu buat asar. Bawa sudah semaya asar pak, lah zuhur hak semaya saat ni tu kita nyegi tinggal rukun kita kata. Jadi batal semaya pertama tadi. Bila batal pertama, batal siapa yang kedua. Punah habis dah. Jadi punah standar, punah stokor dia panggil dah. Adapun kita semaya pertama tu sudah tu suat yang kedua, ternyata katanya kedua tu batal, maka pertama tak batal. Batal tu. Kerana ternafi syarat badaah dengan solat pertama. Dan terjadilah solat yang kedua itu sunat atas pendapat sahih. Jadi sunat lah, jadi semaya itu kena buat semula lah. Kedua, mati. Dan keduanya niat jamak pada semaya, yakni di dalam semaya yang pertama. Masa kita duk buat zuhur tu kita nak niat jamak tu. Niat lagu mana? Niat kata aku nak buat asar dalam waktu zuhur. Gitu. Kalau tak niat tak boleh. Niat dalam semaya. Tengah-tengah duk semaya tu harilah hati kata kita tadi nak buat asar lalu ni. Tak apa lah. Kalau tak niat tak boleh. Jika menyertai dengan saleh pertama sekali pun memadalah. Boleh ke? As-salam pak mai kata kita nak buat asar tadi, boleh. Kalau tak terlitah oleh hati semacam itu, maka tak boleh kita nak jamak takdim. Kena buat le waktu dia lah. Nah, buat le waktu dia. Ketiga. Dan ketiganya muwalak antara semaya pertama dan antara yang kedua. Jangan wisengil lama ni. Muwalak ni sudah hak pertama pak tu kita kena buat yang kedua selalu. Kalau kita nak mengatik wi panjang celah-celah tu tak apa nak boleh lah tu. Dobik secara mana? Jangan wi desapa 2 rakaat. Celah-celah tu. Hak sunat. Kalau kau dah 2 rakaat sunat maka dibilai ke panjang lah panggil. Tak boleh lah. Jangan ada perceraian yang panjang pada uruh, iaitu qada masa luluh semaya 2 rakaat dengan sekurang-kurang mungkin atau wajah yang beradab. Jadi sudah semaya pertama kita pun duduk tu ataupun kita bangun semaya sunat dulu. Tak boleh kita nak jamak lah. Panjang lah. Bila tak boleh kita nak jamak ni maka wajib ditakhirkan semaya yang kedua dalam waktu. Jadi kena tak dalam waktu lah nak jamak tak boleh lah. Maka tidak mengapa diceraikan antara kedua dengan mengambil air semaya. Ambil semaya tak apa. Misalnya kita semaya zuhur sudah tu tak ada nak jamak lagi, kita berketuk. Gitu mengambil air semaya, maka boleh kita mari semaya asar jamak boleh. Pada ambil air semaya. Jikalau dibaharukan dia akan wuduk akan air semaya sekalipun. Reti dibaharu. Air semaya kita ada dah saja kita nak ambil semula. Ya hukum kita ambil air semaya semula ni dia panggil sunat. Sunat tajdidul wudu. Maka tajdid sekalipun tak apa. Ataupun tayamum. Supaya juga. Dan masobe. Dan jika tidak ditutupi akan dia sekalipun masa ber tak tutup ber sekalipun maka boleh dia tu dikira kata kalau ber pun tak apa lagi ni semaya pertama sudah pak tu ber nak semaya kedua kita nak jamak takdim tak suruh ber ingat hukum fiqh tu sudah semaya zuhur kita nak buat asar. Adakah hukum syarak suruh ber? Tak suruh ber. Walau kita ber sekalipun, maka boleh kita nak jamak lepas pada kita ber. Masa-masa dia. Jemaah tu. Hak dia suruhnya komak ya. Maya jamak ni, sekali ber, 2 kali komak. Ingat kaedah dia. Sekali ber mula-mula tu ya. 2 kali komak tu, kerana lepas pada zuhur kita komak nak buat asar pula. Maka kalau kita kata bel lepas pada zuhur saat ni tu, syarat tutup tak? Syarat tak tutup tu. Bahkan kalau bel ni, boleh kita nak buat asar lagi? Boleh Pada tu boleh. Sekalipun. Dan masa komak.
ke satu bawah sikit kita ambil hak ni. Hak muka lain ni. Karena hadis riwayat Usamah radhiyallahu an. Katanya anan Nabi lamma jama'a binamirata aqama lis-salati bainahuma. Ini sebagai dalil qomak ya. Bahawa Nabi tak kala jamu ia di Namirah, qomak ia bagi semaya antara keduanya. Mana qomak dua kali tapi sini qomak mula-mula so, lepas tu qomak hak nak jamu ni so. Ada sahih Muslim tu. Apa? Sahih Bukhari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau yakin oleh musalli, itu syarah lagi. Sambung asal ni. Dan jikalau yakin oleh musalli, kemudian daripada selesai daripada dua semayanya, akan tinggal satu rukun daripada semaya yang pertama. Ia sudah belakang dah dua semaya. Zuhur pun sudah, asar pun sudah, duk menengung suta. Oh. Semaya zuhur tadi tu tak ada sujud. Tinggal sujud rakaat yang pertama. Misalnya. Nah, secara batal dua semayanya itu. Batal belakanglah. Zuhur pun batal, asar pun batal. Batal pertama itu kerana tinggal satu rukun daripadanya. Tinggal rukun. Dan teruzur daripada tadaruk. Tadaruk kita nak himuh semula tu tak boleh kena habis dah dengan sebab panjang bercerai. Dan batal yang kedua tu kerana luput tartib. Tu faham tak? Maksud batal situ tu kerana luput tartib, walaupun kita kata semaya tadi kita baca dah jadi sunat tu, sunat mutlak. Di situ. Cuma kita kena tiba kata kena buat semula lah semaya kita. Kena buat semula. Habis satu kita kira sana atau kita tinggal satu hadis. Keempatnya berkekal safarnya hingga takbir semaya yang kedua. Jadi masalah kita jamak ni syarat kena berkekal dalam safi kita hingga takbir, bukan sampai ke salat dak. Ya tak supaya qasar tadi. Nah, qasar ni safi kita tu kalau siapa tengah-tengah duk semaya tak leh lah, kena tamam. Tapi kalau jamak ni musafir kita tu kena ada lagi wida kita takbir semaya yang kedua. Apa tu dah? Dan ginilah kita katanya kita semaya tak perahu. Zuhur wak sudah dah. Tengah duk faham duk pergi pak kita dah Allahu akbar semaya sah. Bak siapa kali kampung kita, asal kita tak sudah lagi, maka boleh kita jamak. Bukan qasar ni. Ini bukan qasar, kita nak beza tadi. Hak tadi kita nak perahu siapa di kali kampung kita tu, kita tengah duk semaya qasar, maka tak boleh lagi kita nak qasar. Hak tu kena itmam, kena buat pak. Apa lah? Ya beza sikit, dua tu beza sikit. Dan tidak disyaratkan berkekal safarnya hingga sempurna semaya yang kedua. Tak syarat kena sepenuh ni. Dan hanya hak ni tak serupa masalah qasar lah, tak serupa qasar. Sikit ke satu kita ambil di bawah. Yakni disyarat pada jamak takdim itu bahawa berkekal safar yang haruh bagi jamak itu hingga kepada bersepakai dan memulai dengan solat yang kedua. Dengan dia takbir lah. Bukan sampai sudah dah. Maka apabila jamak takdim, maka jadi ia pada pertengahan semaya pertama orang bermukim. Ataupun jadi ia sebelum masuk dengan semaya kedua orang bermukim dengan niat iqamah. Ataupun sampai perahu pada negeri iqamah. Sebatan jamak. Hak tu hak tak ada takbir lagi tu. Dan tertakyin ditakhir ke solat yang kedua tu pada waktu. Adapun solat pertama maka sahih dan sah ya. Kerana bahasa solat pertama dalam waktu. Kita tidak mengikut. Turun bawah dua bagi. Dan apabila menunai ia akan solat yang kedua dalam safar, kemudian jadi ia orang bermukim. Maknanya dia tu hendak semaya lah. Kemudian pada selesai padanya. Maka tak memberi dorak bekah, tidak memberi bekah. Mana boleh sebuah atas ni. Kita tengah dah semaya yang kedua, kita habis musafir. Lah terus pergi semaya kita. Tak ada masalah dak.
Dan tak batal jamak dia. Sepengah atas dah, sepengah atas. Bawa kita uji keluar sikit ya. Syarat jamak takhir. Lagu mana kita nak jamak takhir ni? Masalah kita jamak takhir ni, kita buat rupa dulu. Kita musafir tu baik siapa di Krisik tu orang berzuhur. Dalam hubungan kita kata, hey, kita bergaduh zuhur dulu. Tak apalah, nanti kita semaya zuhur dalam waktu asar lagi. Boleh kita tinggal semaya dalam waktu zuhur. Maka kita pergilah. Pergi siapa tempat kita nak pergi siapa kot. Orang biasa dah weh. Zuhur kita tak maya lagi. Waktu dia panggil jamak takhir. Jamak takhir. Maka cara dia tengok nak buat lagu mana. Dan syarat jamak takhir dua syarat juga. Ni tak banyak ni, dua. Pertama, niat jamak pada waktu yang pertama. Bukan les semaya. Niat le waktu. Kalau orang berkhisik pak tadi tu, kita bah marilah hati kata kita ni nak semaya zuhur dalam asar pagi. Kalau kita tak niat berdosa tu. Tak boleh. Dan kalau kita tak niat, tak boleh kita nak buat jamak. Cuma kita semaya qada lah. Qada nak qada mata, tapi tak jadi jamak. Dah. Syarat kena niat dalam hati pada waktu hak mula-mula. Seperti niat ke mana? Dia niatkan hendak takhir semaya zuhur, hendak jamak dengan asar. Tak apa dah tu. Niat kata kita nak jamak dengan asar, sudahlah. Demikianlah pada maghrib dengan isya, sama juga. Tengok bawah sikit. Apabila mentakhir seorang akan solat pertama hingga kepada waktu solat yang kedua, maka tak wajib oleh syarat-syarat yang tiga pertama, iaitu tertib antara dua solat, niat jamak dan muallaq antara dak lah tu. Atas pendapat sahih. Akan tetapi disunat. Maka tak wajib tertib kerana bahawa waktu itu bagi solat yang kedua. Ada kena tertib dah tu. Baik tak nak tertib. Kita nak buat zuhur dulu pun tak apa, nak buat asar pun tak apa, tak salah. Kita jamak takhir buat siapa tepat tu. Zuhur kita kena semayang tak ada. Lepas tu kita nak buat zuhur dulu ke asar dulu. Ikutlah. Nak buat zuhur dulu pun boleh, nak buat asar dulu pun boleh. Ya tak supaya jamak takdim tadi kena mesti buat zuhur dulu kerana waktu zuhur. Tu kena beza situ. Beza. Tak wajib tertib tu. Kerana waktu tu bagi solat yang kedua, bagi asar. Maka tak dijadikan dia yang mengikut, jadi tamik. Dan tetapi disunat takdim solat pertama. Cuma sunat lah. Dan tidak wajib muallaq. Ini tak mesti muallaq. Semaya sudah pertama pak kita pergi berak makan dulu, mari semaya semula, tak apa. Dia tak syarat kena muallaq supaya masalah kita jamak hak takdim tadi. Karena bahasa keluar solat yang pertama pada waktunya yang asli. Tak buat waktu sungguh tidak ada dah. Jadi sunat kita semaya zuhur baru kita buat asar. Sunat kita. Wajib tak? Tak wajib. Karena bahasa keluar solat pertama pada waktu yang asli, iaitu menyerupai semaya luput. Dengan dalil tak diazankan baginya. Dan jika tidak ada yang luput itu, bagi disyaratkan jamak. Dan jika tiada adalah yang luput itu, bagi disyaratkan jamak. Dan tak wajib niat jamak pada solat pertama. Tak niat tak apa. Kerana ketiadaan wajib muallaq. Jadi mudahlah masalah jamak takhir ni. Satu, tidak wajib tertib. Yang kedua, tidak wajib muallaq. Tak ada apa tu. Nak buat dulu boleh. Boleh belakang. Kadang main keliru juga ni. Kita nak buat jamak takhir kan. Buat asar dulu ke zuhur dulu. Ikut mung lah nak buat hak anak. Kalau mau nak buat zuhur pun asar pun kena buat. Kerana asar waktu dia dah. Zuhur tu bukan waktu dia tu. Kerana dah habis dah. Waktu asli dah. Habis kata. Kita pergi sana. Dan keduanya mati dah. Dan keduanya berkekal safarnya. Yang kedua kena musafir tu berkekal semacam sepengah lepas maghrib dah lah. Pada masalah kita qasar pun kena berkekal juga. Hingga selesai kedua semaya. Jamak takhir ni.
Hal itu masalah kita ada siapa rumah, bukan jamak takhir dah. Itu hal klik. Jadi pagi kita pergi tak apa kita jamak takhir siapa di goro tu. Hal klik pak tu malam. Siapa aku sekong orang bengorik. Tak boleh nampak rupa dah. Siapa ada sekong orang bengorik. Maya ngorik dalam esok. Klik mari tu kalau kita sapat rumah ni tak boleh jamak dah. Pas semaya, semaya kena semaya dua moga. Jadi maghrib jadi qada bagi kita. Nampaklah. Kalau kita sapat tengah jalan siapa ke jamu ke bapu tu kan. Apa ke bapu ke tu kita tak sapat rumah lagi. Singgah semaya situ, maka semaya kita dia tak jadi qada, boleh kita jamu. Rupa semaya supa ya. Tapi masalahnya kira jamak kalau qasad rumah tak boleh dah rumah ni. Tapi kalau siapa tengah jalan ke wapu tu kita nak qasad lagi. Esok wak 2, ngorek wak 3, hipung tak situ, bong sudah baklik rumah. Tak apa. Jadi hari ni kebanyakannya kita nak cek mari bila hala klik ni siapa rumah tu kita. Haram tak? Ya tak haram muka kita niat jamu. Cuma bila siapa rumah kita nak jamu tak boleh kerana kita dah habis musafir dah. Jadi isya tu semaya lewat waktu, maghrib tu kita qada. Duduk situ ya. Tak boleh. Jadi rupa kita qada lah. Dia tak panggil jamak tu siapa rumah dah. Istilah dia tak panggil jamak. Masalah jamak dalam musafir. Bila siapa rumah bukan jamak lagi. Atau jamak takhir dah. Terima dah. Lepas tu je syarat kita nak semaya kedua tu kena berkekal dalam musafir. Mana kita dah tengah jalan tak apa lagi tu kok. Kau nak tanjung tak apa lagi kalau kita di sini. Apa nak tanjung tu kita masuk semaya jamak situ, lepas tu klik mari. Kalau kira mari supa ya. Klik rumah buat lagu tu juga. Tapi dia beza kalau di tengah jalan tu boleh kita qasasa lagi. Di rumah tak boleh lah, rumah nak qasa 4 tak boleh rasa tu kena buat 2. Kenapa? Nak buat 2 tak boleh kena buat 4 mata dah tu. Atau hingga selesai kedua semaya. Sama ada tertibkan dia ataupun tidak. Dan tak ada syarat pada jamak takhir akan tertib. Mualak pun tak syarat dan niat jamak pun tak. Pada semaya yang pertama. Itu tak syarat karah. 3 ni tak syarat. Jamak takhir ni tak syarat 3 ni. Kenapa tak syarat? Tertib tak syarat. Mualak tak syarat. Niat jamak pun tak syarat. Tak syarat apa ni. Syaratnya, satu musafir kena ada. Yang kedua apa dah? Yang pertama apa saat ni? Niat jamak. 2 tu je lah. Jamak takhir. Habis jamak semaya kerana hujan. Ini kita tak biasa buat ni. Dalam hukum dia ada. Dan harus bagi orang musafir dan orang yang mukim. Tak kira lah. Demo musafir ke demo duduk rumah ke. Harus ke apa? Jamak. Yang ni jamak semaya kerana hujan. Iaitu jamak ke apa? Jamak takdim juga. Tidak jamak takhir. Bagi orang yang semaya berjemaah tempat yang jauh dan menyakitikan dia oleh hujan pada jalan. Itu syarat dia tu. Dan jika sedikit sekalipun, apa habis tu? Sekira-kira dibasah olehnya akan yang tertinggi kainnya ataupun di bawah telapak kaus. Kaus tu kasut lah. Kasut ni panggil. Hujan itu bukan lebat sangat, sikit pun tak apa dah. Dengan syarat ada hujan pada awal 2 semaya. Nanti nak buat surah lagi. Dan antara keduanya, celah-celah tu. Dan pada salat pertama, hujan pun kena ada. Dan tidak mengapa putusnya pada pertengahan semaya pertama, ataupun pertengahan yang kedua, ataupun kemudian daripada keduanya. Masalahnya kini. Kita rumah kita dengan musalla tu jauh. Buat surah dia lah. Nanti bawah kita baca lagi sikit-sikit. Kita rumah kita dengan musalla tu jauh. Jauh tu tiba kita katanya jalan kaki tu banyak minit juga lah. Dan kita ni orang yang selalu mengekali jemaah. Zuhur, asar kita pergi semua. Jatuh satu hari kita pergi waktu zuhur tu hujan lebat. Bila hujan lebat, jemaah jauh. Tapi kalau dekat semacam rumah pelaga layar tak boleh tu.
dia kena jauh. Jadi bila kita katanya jatuh hujan lebat, kita nak kelik pergi nak mari asar pagi tu rasa malas lah. Maka lepas kita semaya zuhur, boleh kita jamak takdim semaya asar selalu tu. Jauh sini bukan arti kata apa 80 km dah. Tiba kata jauh tempat kita musafir nak pergi dah. Maka boleh kita jamak semaya asar selalu. Syarat apa? Tu syarat hak sebut dalam mata sana itu kena jauh sakit di hujan. Mana nak pergi mari susah. Seluk katik di tengah jalan kita kata basah dengan baju dengan kain dengan apa. Dan pulaknya syarat pulak hujan tu pada semaya, pada awal dua semaya. Hujan tu masa zuhur lagi. Zuhur tu hujan dah. Tak siapa akan meleret siapa waktu kita masuk takbir yang kedua pun hujan masih ada lagi. Nampak tak? Maka boleh kita jamak kerana hujan. Semuanya benda tu yang kita tak biasa buat tu, dia rasa pun tak sudah panggil tak. Gitu je. Boleh kita jamak kerana hujan. Kita tengok sikit turun bawah. Kedua. Calon. Yang ni harus mengerjakan semaya jamak takdim dalam negeri kerana hujan. Bukan musafir ni. Dan jika tak lebat sekalipun. Dengan syarat jika ada mereka itu semaya berjemaah pada tempat yang jauh, pada kediaman mereka itu lagi kesakitan. Susahlah tiap-tiap mereka itu dengan hujan. Nakiti lah dia kata. Dan demikian lagi disyarat ada hujan pada takbir, pada ketika takbiratul ihram semaya pertama. Takbir mula-mula zuhur tu kena hujan dah. Dan salamnya pun hujan ada juga. Hujan panjang lah. Dan takbiratul ihram semaya yang kedua pun syarat hujan kena ada. Dan jika teduh hujan pada tika yang lain, makna beradu lah. Daripada itu sekalipun. Lepas tu hujan pun serat. Serat tak apa, mungkin kita niat dah. Maya ni. Kita semaya dah kan. Kita jamak tengok. Baru kita takbir yang kedua, Allahu Akbar tu, duduk setar berfatihah, serat hujan. Tak apa, lagi. Boleh. Ya, syarat kena kau takbir yang kedua tu hujan kena ada lagi. Bukan nanti lebat sikit lah. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa tak harus jamak takdim dalam negeri kerana hujan. Jika ada mereka itu semaya di rumah. Kalau di rumah tak boleh nak jamak. Sebab kita nak ni semaya jemaah. Tak mesti masjid, tapi tempat jemaah. Dan jika berjemaah sekalipun di rumah tak boleh. Ataupun ada mereka itu semaya jemaah pada tempat yang hampir. Dekat masjid tak boleh tak? Sekira tidak kesakitan mereka di jalan ataupun tempat yang jauh. Tapi ada bagi mereka kenaungan di jalan. Yang tempat jauh. Dia pergi dengan kereta. Tak basah gapo. Itu tak boleh juga nak jamak. Moh pergi jauh tapi pergi dengan kereta. Tak nak basah ke apa. Uti-uti parking dah basah kereta dah. Maka hak tu tak boleh. Ada kenaungan di jalan. Ataupun teduh jalan tempat dia mau katuk jalan belakang. Ataupun semaya mereka itu masing-masing seorang diri. Hak tu hamish mutla'in badrai ni. Hamish tu tepi mutla'in. Hak musannif sedikit dah. Musannif sedikit. Kita tengok dalil sikit lah. Ke satu bawah tu. Sebagai dalil sikit kita ambil. Yakni harus jamak antara dua semaya. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Sebagai jamak takdim juga, yakni tidak jamak takhir di dalam waktu pertama daripada kedua dengan sebab hujan. Demikian itu bagi orang mukim dan harus demikian itu antara solat jemaah dan asar. Boleh juga jemaah dengan asar. Jadi asal ni kita pasal zuhur dengan asar dah. Kita pergi jemaah jauh, kita dengan masjid tu. Bermula jemaah dah buat sana tu hujan. Ataupun belum pada jemaah hujan lebat dah. Sudah jemaah pun hujan lagi. Kita pakai jamak wa asar selalu. Klik tak kita tak ada lah. Asar dengan zuhur boleh. Apa ni? Asar dengan Jumaat boleh juga dia panggil jamak. Dalilnya hadis Ibn Abbas yang bermaksudnya kita lakah harap tu maksud dia bahawa Nabi SAW beliau bersolat di Madinah 7 dan 8 rakaat.
Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Ada Nabi kita jamak lah. Kata Ayub, barangkalinya pada malamnya hujan. Malam hujan Nabi buat jamak lah. Malam hujan. Dan tidak harus bawah lagi dah muka di sana. Dan tidak harus jamak takhir pada waktu yang kedua. Kerana hujan tak boleh ni. Kita kata lalu Zuhur hujan lebat. Kau nanti waktu Zuhur asar tagi. Tak boleh tu. Tak boleh. Kenapa? Kerana bahawasa terkadang terputus hujan. Dia serak tadi tu. Tak. Jamak takhir tak boleh. Dan membawa kepada mengeluarkan solat pertama pada waktu dengan daripada kita ada uzur. Tak ada uzur ke apa. Bersalah safar. Safir tak apa dia uzur tu. Kita kira sana. Tak habis ke sana. Dan disyaratkan pula akan syarat yang telah terdulu pada jamak takdim. Dan iaitu syarat sana itu bahawa dimulai zuhur dulu daripada asar. Supaya lepas dah lah. Dan maghrib dulu pada isya. Dan niat jamak pada sembahyang pertama. Dan supaya belakang ni. Dan mualak antara sembahyang pertama dan yang kedua. Habis. Cuma sini lagi dia tidak sebut masalah jamak kerana sakit. Maka kita ingat dalam kitab Qawaid Fiqhiyah mengatakan boleh kita sembahyang jamak bila kita sakit. Tak apa. Jamak takhir. Dan ni zuhur masuk dah, kita nak ambil sembahyang pun jadi payah, kita pun tak larat. Maka boleh kita takhir sembahyang zuhur dalam waktu asar. Waktu kemudahan. Ada satu pendapat fuqaha mengatakan boleh kita jamak kerana lil maradi, kerana sakit boleh. Tapi kitab ni kitab kecil ni dia tak bahas panjang lebat tu. Kita kena berhajat buka kitab-kitab lain pula lah. Kita pergi ke tajuk baru. Babu salatil jumu'ati. Itu tajuk baru. Bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Ini suatu bab menyatakan sembahyang Jumaat. Bawah tu tak ada apa deh. Hari Jumaat tu sebab apa nama hari Jumaat tu kita tak perlu sangatlah tu. Ke satu tu. Syarat-syarat wajib Jumaat. Bermula syarat wajib Jumaat itu perkara-perkara apa ni? 7 perkara. Secara ringkasnya iaitu Islam, balik dan berakal dan merdeka dan laki-laki dan ketiadaan uzur. Itu sebagai syarat-syarat. Kita tengok sikit di bawah tu. Akan satu hal ini dah lah. Hal ini. Satu, kedua hak muka dua kosong. Yang ini disyarat pada mereka yang dituntutkan daripadanya solat Jumaat di dunia ni ialah bahawa ada orang Islam. Orang Islam lah kena Jumaat ni. Karena bahasa Muslim itu adalah orang yang dituntutkan dengan ibadah dan taat, bukan sakat sembahyang saja, banyak lagi. Adapun orang kafir maka tidak dituntut dengan dia di dunia. Akhirat tu tuntut juga sebab kena azab kan. Dan dituntut dengan dia di akhirat. Bahaya tak tutup dunia. Maksud tak tutup dunia ni kita tak wajib suruh dia sembahyang. Kita ada bersaing orang kafir siap. Mung kena pergi Jumaat dah kata tak pergi berdosa. Tak wajib suruh dia. Tapi kalau dia mati akhirat dia kena azab tak sembahyang Jumaat tu. Tu mana tutup di akhirat, tak tutup di dunia. Masuk itu. Nampak dah? Dengan makna bahawa diseksakan dia di atas tinggalnya. Jadi kerana tinggal. Bila tinggal kena azab. Karena bahasa orang-orang kafir itu dituntut mereka itu di akhirat dengan sekadar ibadat. Jadi semua ibadat, buat haji, puasa, zakat, semua dia kena azab belaka tu. Cuma kita dunia tak wajib suruh. Maka diseksakan mereka itu di atas tinggalnya. Jadi kerana tinggal. Di sana tu balik. Balik tu yakni tak wajib Jumaat malaikat atau orang yang balik.
dan tak wajib ia atas kanak-kanak. Kerana puasa tak ditaklifkan dia akan kanak-kanak tu dengan segala ahkam hukum syariah lah secara umumnya. Dan sekalian salawat pun tak wajib juga, budak-budak lah. Lepas tu hang bawah tak ada apa lah sebagai tarik sikit sebanyak lah. Cuma hak bawah tu kepak tu comel dah. Kita ambil kepak sikit. Kepak tu kalau dengan dan ketiada uzur. Tu molek tu. Bermula kita jatuh itu tu bukan bermal dah tu. Silap tulis jatuh bermula. Bermula segala perkara yang dibilangkan jadi uzur pada meninggal berjemaah. Maka iaitu jadi uzur pada meninggalkan Jumaah. Apa makna? Uzur dalam bab jemaah, uzur dalam bab Jumaat, uzur tu hak tulu ya. Sama ya uzur tu. Kalau kata uzur Jumaah, itulah juga uzur Jumaat. Gapo katik ni? Nanti nak royak dah. Maka segala uzur pada meninggalkan jemaah itu menggugur ia akan dosa atas kaum mengatakan jemaah itu fardu lah. Hal yang mengatakan fardu tu. Dan menggugur ia akan karahah atas kaum mengatakan jemaah itu sunat muakkadah. Bermula segala uzur yang mengharus meninggal jemaah itu iaitu amat banyak. Kita ambillah setengah-setengah tak banyak pun. Pitah-pitah. Setengah daripadanya hujan. Uzur kata. Dan ambung. Ambung tu aimung. Aimung bagi-bagi. Aimung kalau tempat banyak-banyak sengerti pada mondok bukit. Kita sini tak ada anak. Basah juga dah tu. Yang membasahkan kain pada siang ataupun malam. Jika menyakiti dengan dia. Jadi masalah hujan yang menyakiti lah. Hujan menyakiti. Adapun kalau kita ada payung, tidak menyakiti. Ada baju hujan, tidak menyakiti. Hak tu tidak termasuk kata uzur. Turun bawah. Dan setengah daripadanya sebagai pitah-pitah. Angin yang sangat kerah, angin kuat, angin ribut, ataupun angin yang sangat sejuk pada malam, tiada pada siang hari. Angin tu angin ribut mana uzur tu, uzur tinggal jemaah dan jemaah pun sama. Dan setengah daripadanya sangat panas dan sangat sejuk pada malam dan siang. Jadi kalau panas berdoa pun tak boleh juga, uzur kat tu. Jadi kita faham ni syarak ni bukan duk tekan sangat masalah ni. Kalau ke panas, sagi jemaah ya peringin situ. Dan sangat banyak lumpur, seluk banyak tengah jalan, di jalan pada malam ataupun siang. Orang seluk penuh tahu. Dan sangat lapar. Kita lapar berdoa pun tak sagi jemaah. Ojak kerti nak kena ikan le pasi. Apa? Klik sampai pukul 12. Okey, ber 12 5 minit. Ana tagi jemaah dulu. Oh, gaduhkan jemaah aku nak apa kata ni. Okey, tak apa. Lapar ataupun dahgo. Serta ada hadis makan ni. Makan ni ada dah lah. Tapi kalau tak mendanak lagi tu kena pergi jemaah dulu tu. Ya kira kata makan ni sudah ada. Ataupun minum ni ataupun hampir hadis. Dalam makan ni tu tak asak lagi tapi nak jetak dah puyuk. Tak apa ke? Boleh tak tu? Tak boleh. Kerana bahawa sangat lapar dan sangat dahaga itu menghilangkan khusyuk. Jadi dia penting tak khusyuk dalam sembahyang. Jadi kita hari ni kalau tilik mari tu tak makan pun tak khusyuk dah. Dia kira hak asalnya khusyuk. Kita lakah-lakah ni. Di sana. Dan setengah daripadanya sakit. Kita baca tu tengok dalam kurungan one lip tu kita ambil hak penting-penting. Dan setengah daripadanya sakit yang masyakkah sertanya keluar jemaah seperti masyakkah hujan lah. Jadi kalau kita sakit, nak tubik pergi payah, pening kepala, sakit perut, musing kepala, tak payah pergi Jumaat, supur ya. Dan setengah daripadanya menahani hadah ni, kita ni bersangat nak qada hajat. Nak tak boleh ni. Seperti bahawa sangat hendak qada hajat besar ataupun kecil. Beraklah kecil tu. Kecil-kecil atau berangin. Jadi kalau
Kalau kita sakit perut ke apa jalan belakang tu. Sakit perut cak, tak ayah lagi, uzur je panggil. Nama kan habis masjid pula. Sakit lah. Dan setengah daripadanya sangat hendak tidur. Mengatuk doa. Uzur juga lah. Kita baca ambil hafal-hafal dia. Dan setengah daripadanya takut akan orang yang ia anyanyai atas diri. Orang nak buat zalim kita. Tak kena lagi. Ataupun harta. Ataupun ikhtisah. Kena beza ikhtisah dengan harta. Harta ni bagai yang kita boleh milik. Benda yang halal. Ikhtisah ni bagai tak boleh milik. Tapi hak tu hak kita. Ikhtisah dia panggil. Kita misal apa? Ikhtisah ni benda najis. Najis tu tak ilmu kita. Tak ayat kita. Boleh milik kata ilmu tak ayat. Tak boleh milik. Tapi kalau orang nak ambil. Itu kena ambil kebenaran kita. Ikhtisah dia panggil. Adapun kalau harta tu benda dapat dimiliki. Ikhtisah. Sama ada sekalian itu baginya ataupun bagi orang lain. Setengah daripadanya laginya takut orang berhutang yang apa akan ditangkap ataupun dihabah oleh ampunnya hutang. Kita lekat hutang. Kalau kita pergi ayah sahgi kita lekat hutang ni dah. Kita lekat hutang satu orang. Hari Jumaat ya tubik kita pun tubik. Masa siapa dah, kita duit tak ada. Kalau kita pergi masjid, kepik hutang dia. Empat kata sagi, boleh. Adapun kalau kita tu masa dah siapa, kita duit ada, cuma tak say bayar. Tu bukan uzur tu. Sebab kita bukan apa-apa. Syarat kena apa-apa sini. Setengah daripadanya takut ketinggalan daripada taulan yang pergi ia dulu daripada mendirikan jemaah pada safar yang harum. Jadi masalah kita musafir ramai. Kalau kita pergi jemaah, ni tinggal demo. Pakai tak ada jemaah dah. Terus sekali dengan kawan guru. Abang musafir ni dia kena berhajat, kena ramai-ramai. Setengah daripadanya ketiadaan dia. Tak kena pergi kawan jemaah ni. Pakaian yang layak. Pehel pada kata pakaian yang layak tu pakaian bukan tak ada. Ada tapi tak berlagu. Apa dah? Pehel tak berlagu. Kita misal gini kan. Kalau orang jadi syekh-syekh kat tempat kita itu duk pakai seluar jing dah. Pakaian yang layak dia pakai kain sarung, pakai baju Melayu ataupun pakai baju boh, baju tok. Padahal seluar jing, seluar orang kilat, Adidas pun tak ada. Kalau pakai hal tu dia panggil tak layak. Ada mau tengok dia pelik panggilnya, maka tak payah pergi jemaah. Apa tak ada pakaiannya? Ihtimal kita katanya bakar dia api, kita kata ialah masalah tu. Dia pakaian yang sesuai, dia penting juga dalam Islam. Sehingga bila katanya kalau tak ada tu, bila kata uzur. Bila kata uzur. Dia tak ada tu, pakai lagu tu. Dan jika ada baginya kain yang menutup aurah sekalipun, ada sesuai. Dan setengah daripadanya lagi kita ambil nukta-nukta. Dia banyak tu. Dia banyak bila berapa puluh sini. Bila mesti dah. Dan setengah daripadanya berbau mulut. Mulut busuk. Dengan bau yang keji sebab dimakai yang mempunyai bau yang keji yang suka menghilangkan dia. Seperti bau merah, bau putih yang metah. Jadi masalah kalau busuk mulut ni tak kena pergi jemaah jugalah. Lepas tu dia bahas panjang juga tu. Lebat tu bahas panjang juga tu. Setengah daripadanya lagi bersedia bekal bagi musafir yang harum di sana. Kita nak musafir, lepas tu kita pun duk sipai buh barang lebih lagi apa tu. Kita tinggal jemaah. Tak apa. Serta taulannya yang pergi ia belum berjemaah. Hak belum jemaah lah. Dan setengah daripadanya hadir ia pada orang yang sakit, ziarah orang sakit, yang tidak ada baginya yang memeliharakan dia. Kita pergi ziarah orang sakit, tak ada orang duk cara seorang habuk.
kita juga bercara, maka boleh kita tinggal jemaah dan jemaah. Boleh. Itu masalah gini. Kita duduk hospital tunggu mak ayah kita ke, tunggu bini kita ke, apakah hukum tinggal jemaah? Harus. Sebab kita orang yang membelakan akan orang sakit. Bomo tu tak bela mana bomo? Ya ada masa dia ya tengok ubat jagung tu ya. Orang sakit lagi kecil lah bilik air tak ada bawa bomo. Artinya panggil mumarridah. Orang yang juru bercara orang sakit, maka dibilangkan uzur jemaah. Tak apa, tak kira jemaah pun. Tapi kita tak boleh pisah cari juga duk serta dia. Belah anak kecil pun kecil tagi nak pergi jemaah setar dak. Jadi kita besar lagu tu. Pada hukum tak ada apa dah tu. Tapi kalau dorang gati dia mau tengok setar, ayah pergi jemaah setar, tak apalah dak. Sebab kita tak biasa tinggal. Kalau hukum tak apa dah. Kalau dah tu boleh dah. Dan setengah daripadanya hadis ia akan seumpama keluarga yang hampir hendak mati. Jadi orang kita duk sakit teruk ni, duk tak khabar apa, duk tarik nyawa dah, macam Yasin dah. Ketika tu kita tinggal jemaah boleh. Uzur belaka tu. Ya luah uzur ni. Uzur tu luah. Setengah daripadanya lagi gempa dan samum. Gempa ni gempa bombing lah. Samung tu ni angin. Angin yang sangat panas pada malam. Dia panggil uzur juga. Banyak lagi weh. Dah banyak lagi. Kita lakah-lakah. Lakah sikit-sikit ya. Mukallid sana. 227. Setengah daripadanya sangat percitaan hati sekira-kira menegah ia akan kosong. Percitaan hati ni dia panggil apa? Orang yang berserabut hati. Orang hak lah dah ada. Orang patah dada. Artinya panggil uzur juga. Uzur jemaah juga. Percitaan hati. Sebab menegah kosong. Kalau pergi pun semaya lalai. Tak tahu tengah apa. Setengah daripadanya membimbang dengan mentajhiz. Mesedia menguruskan orang yang mati. Dan menanggungkan dia dan menandikan dia. Hari Jumaat makmum mati, terimeh kena uruslah banyak tu. Terimeh kena bercara kain kapal, kena pergi cari orang gali kubur ke apa dengan maka terimeh tak pergi Jumaat dan makmum saat ni tak apa. Abang kita duk sibuk dengan hak urusan hak jenazah. Baik tu dah. Boleh. Setengah daripadanya orang yang menyakiti akan dia di jalan ataupun di masjid, dia mau nak hendak kita. Setengah daripadanya dihantar orang akan isteri kepadanya pada malam yang beripung ia dengan dia pada maghrib dan isya. Mengantar bini. Ni tak berkata dengan jemaah lah bergolek malam, isya, maghrib, malah tinggal uzur jugalah, termasuk uzur juga. Pergi mengantar bini baru lah. Atau orang akan isteri kepadanya pada malam yang beripung ia dengan dia. Malam nak beripung, malam kita mengantar lah katanya. Maka tu pun uzur juga. Setengah daripada lagi keadaan email tu memanjangkan semaya lebih daripada yang disuruh. Temeh baca surah panjang uzur kat tu. Temeh baca surah panjang, makmum tak pergi sejik. Temeh terana tak pergi, uzur temeh tu. Temeh surah panjang. Baca Baqarah setengah juz. Perik makmum tak. Uzur. Salah siapa? Salah temeh. Sebab tak boleh panjang. Dan bila kata uzur ni, bila kata uzur. Panjang lagi tu lah. Panjang lagi insya-Allah. Saat ni pun baca pitah-pitah ya, pitah-pitah dan insya-Allah baca sedikit. Itu tanda luar lah ni. Uzur meninggalkan jemaah dan jemaah pada muka surat berapa mudah kita nak cari lah kali lah. Dan mukim, ni pun syarat orang nak jemaah lagi dia kena bermukim. Dan mukim. Satu bawah tu. Yakni wajib jemaah atas orang yang bermukim pada tempat yang didirikan padanya jemaah ataupun pada tempat yang hampir yang didengarkan padanya baik. Jadi orang bermukim lah wajib jemaah ni. Orang musafir ni kalau pergi situ tak wajib. Wajib musafir. Kerana hadis riwayat
Abdullah atas tiap-tiap mereka yang dengar suara azan. Dan tak wajib jemaah atas orang yang musafir. Ni ingat malah. Orang musafir tak wajib jemaah. Tapi kalau dia nak buat tak ada gapo, tak wajib tu. Dan jikalau safarnya itu pendek sekalipun. Kita nak pergi baca tu ya, dekat ya tak. Tapi syarat musafir dia adalah tubik ke mana tu. Mungkin semata musafir ni. Apabila adalah ia memulai safar sebelum keluar fajar hari Jumaat. Kena tubik belum subuh. Orang musafir boleh tinggal Jumaat, syaratnya kena tubik awal pagi sebelum subuh. Orang musafir tubik hari Jumaat waktu pagi dah, haram musafir kalau tak ada Jumaat tengah jalan. Tak boleh. Maka hari ni Jumaat banyak. Kita nak pergi dam mana, dam belakang lah ni. Maka musafir tu tak harah tu. Wajib Jumaat tak? Wajib Sebab apa? Sabat tu baik pagi. Hak kata tak wajib, musafir tu baik malam. Maksud malam ni, tu kena ingat malam belum subuh tu baik lah. Hari Jumaat lah. Dan adalah ia tidak mendengar bel pada negerinya yang ia musafir daripadanya kepada tempat yang ia ada padanya. Tak ada dengar suara bel ke apa lah. Jadi kalau dengar suara bel juga, kena Jumaat juga dia panggil. Pendek katanya, kita musafir di hari ni tu wajib Jumaat lah, dia kata lah, wajib Jumaat. Syarat sah Jumaat. Kita sambung lagi insya-Allah ni. Dalam muka surat sana tu. Dan syarat bagi sah Jumaat itu nifkagu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil alamin. Nawwir qulubana. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 10.